A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi acara kepada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama sekali lagi. Macam kejap sangat dah jumpa balik. Hari ini kita sambung bab 5, iaitu memerangi hawa nafsu. 18. Okey. Jadi memerangi nafsu dan syaitan. Sudah semestinya orang yang berakal memerangi keinginan nafsu dengan berlapar. Hanya lapar dapat menundukkan musuh-musuh Allah. Jadi bila sebut tentang nafsu ni, waktu Allah ciptakan nafsu, kita selalu sebut kan, kau ni lawanlah sikit nafsu tu. Kita kata kan. Jadi nafsu tu sendiri adalah merupakan makhluk yang Allah ciptakan, yang ada dalam diri kita. Waktu Allah ciptakan nafsu ni, Allah Ta'ala tanya dia, engkau siapa, aku siapa? Maka nafsu jawab, aku, engkau. Sombong dia. Kemudian Allah letakkan dia dalam tempat yang panas selama 1000 tahun, 100 tahun. Lepas tu bawa keluar balik, tanya balik, kau siapa, aku siapa? Aku, engkau, dia kata, degil lagi. Letak pula kat tempat sejuk selama 100 tahun lagi. Lepas 100 tahun bawa keluar, aku siapa, engkau siapa? Allah Ta'ala tanya. Aku, engkau. Sudahnya Allah Ta'ala laparkan dia selama 100 tahun, tak bagi makan, tak bagi apa. Jangan tanya saya nafsu makan apa, tak payah jawab tu dah. Tapi macam tu lah, riwayat tu meriwayatkan macam tu lah. Maknanya dilaparkan sama 100 tahun, kemudian bawa keluar, tanya balik, kau siapa, aku siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau Tuhanku. Lepas tu sebab nafsu ni hanya kalah dengan lapar je. Tu sebab Nabi katakan, malam tadi saya baru je cerita, malam tadi saya ceramah di UTHM Johor, baik aja. Tajuk dia kahwin muda best ke? Tajuk dia malam tadi. Macam-macam soalan budak-budak tu tanya. Malam tadi tu seorang tu tanya, saya nak kahwin tapi tak ada calon, apa pandangan ustaz? Kau kahwin langsung seorang. Saya kata payah pun. Dah tak ada pun, tanya lagi apa. Jadi bila sebut tentang nafsu tu, apa kahwin tu, saya kata ada 5 hukum kahwin. Ada yang wajib, ada yang wajib kahwin, dia nafsu, dia mampu, semua dah ada, dan bimbang, dia terjerumus kepada lembah maksiat, jadi wajib bagi dia kahwin. Kan? Kedua sunat, makna dia boleh nak kahwin, boleh tak kahwin pun boleh. Dia sunat sebab dia, tapi dia boleh lah nak kahwin, mampu semua, dah siap semua, cukup lengkap dah, dia layak lah nak kahwin. Tapi tak adalah orang kata terdesak untuk mengelakkan maksiat, makna dia masih boleh kawal. Tapi kalau dia kahwin, elok, sebab jadi hukumnya sunat, dan sunat adalah hukum asal kahwin. 3 hukumnya harus, makna dia boleh nak kahwin, boleh tak kahwin boleh, harus, diharuskan dia kahwin. Yang keempat, makruh, kalau dia tahu dia tak mampu, dia kahwin juga. Dia tahu tak mampu, dia mungkin boleh mendatangkan, ada kemungkinan dia mendatangkan kezaliman dan kemudaratan pada pasangan, ataupun ada ketidakmampuan tertentu kan. Mungkin dari segi tak mampu batin ke, mungkin dari segi duit ke, mungkin akan menyusahkan pasangan dia kan. Dan yang kelima, haram hukumnya kahwin. Dah lah tak mampu, macam-macam. Jadi orang yang kelima tu, kalau dia tak boleh tahan nak maksiat, maka Nabi pesan suruh dia puasa. Tu je lah. Jadi apa beza pula kan nafsu? Jadi kita tengok kan? Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya syaitan itu menjala dalam tubuh manusia bagaikan aliran darah, maka bendunglah aliran itu dengan lapar. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling kuat menahan lapar dan hausnya. Dan bahaya yang paling besar bagi manusia adalah syahwat perut. Sebab itulah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Darul Baqa ke Darul Fana.
Allah telah melarang keduanya memakan buah apa? Buah khuldi kan. Namun mereka tidak tahan membendung keinginannya sehingga memakannya, dan pada dasarnya perutlah sebagai sumber segala syahwat. Okey. Jadi apalah maksud nafsu, hawa dan syahwat? Hawa nafsu. Nafsu syahwat. Nafsu apa, syahwat apa, hawa apa? Tu dia. Jadi kalau kita tengok, nafsu adalah jenis makhluk yang ada menyelinap dalam badan kita. Nafsu memang kena ada dalam badan kita. Nafsu nak tidur, nafsu nak makan. Nafsu ni tak ada bila kita ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa tu baru tak ada nafsu dah. Tapi menjelang nak mati tu, nafsu ni kuat betul masa tu. Kan? Kemudian bila kita tengok pula dari segi perkataan hawa. Hawa pula bermaksud tabiat yang mendorong jasad kita. Dia akan bawa jasad kita untuk mengejar kepada benda-benda yang cantik, mewah, seronok, kesihatan. Hawa ni pula dia lain. Dan tadi nafsu tadi keinginan saja. Tapi dia ada fokus dia pula. Hawa ni ada fokus dia. Macam contoh, ubat ni boleh bagi kau sihat. Ya ke? Kita beria nakkan ubat tu. Tak kira lah macam mana pun. Tu hawa. Kan? Dia amat suka kepada perhiasan dunia dan keindahannya. Dan juga dia suka kepada perhiasan dunia ni tanpa batas. Benda mewah, benda cantik dan sebagainya. Manakala syahwat pula, syahwat pula klimaks dia. Maknanya nafsu dan hawa akan mengganas melampaui batasan normal apabila dia berpindah menjadi syahwat. Syahwat ni tu yang jadi daripada tengok dia pegang. Macam tu. Daripada pegang dia jadi polok. Daripada polok dia jadi benda lain. Macam tu lah. Dia tak kira muda, tua, kocik, besar, tak kira. Dia bila dah syahwat tu dah sampai, dia tak kira. Baru-baru ni saya bercakap dengan pegawai akhlak. Dia cakap, kan saya pernah cerita sebelum ni, saya pernah berbual dengan dia lah sebelum ni, yang saya dapat maklumat yang beberapa tahun lepas yang mak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama tu kan. Dan baru ni dia kata ada budak yang umur lebih kurang 20-an ke 30-an melahirkan anak luar nikah buat kali yang ke-8. Cuba fikir. Dan itu bukan satu-satunya kes. Banyak kes macam tu. Nak cakap apa? Kan? Parah. Ada orang tu pula berpakaian, ditangkap berpakaian wanita. Maknanya dia jantan lah. Berpakaian wanita sedang mencari pelanggan. Dan bila ditanya, pelanggan apa pula lagi kan? Kan? Jadi bila ditanya, dia dah buat kerja tu seawal umur 14 tahun. 14 tahun. Dan antara regular customer dia adalah cikgu dia. Macam mana nak cakap? Itulah tahap dia. Jangan lupa kan, hari itu kita dengar, mungkin dah ada yang start dengar ceramah Isra' Mi'raj kan. Ingat tak Nabi didatangi oleh perempuan tua bongkok 3. Jibril kata, itulah dunia, dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Bayangkan zaman Nabi dah tua, zaman kita lebih lagi kan. Kalau tengok jahiliah dulu, kita tengok zaman jahiliah teruk kan, rupanya hari ni lagi teruk pada zaman jahiliah. Cuba ingat balik. Zaman jahiliah dulu buang anak sebab tak nak anak perempuan. Hari ni bukan kira perempuan lelaki, dia buang aja. Zaman Yahudi dulu ada sesuatu rumah tu dia akan gantungkan kain putih macam bendera. Jadi mana-mana lelaki boleh masuk untuk bersama dengan perempuan kat dalam rumah tu. Dia akan bergilir-gilir tu bersama-sama dengan perempuan tu sampai perempuan tu mengandung. Cukup 10 lelaki. Dia akan cukupkan 10 lelaki bersama dia sampai mengandung. Kemudian adalah rahib di kalangan Yahudi tu akan tengok muka siapa budak ni. Itulah bapak. Dia akan tilik kan. Sebiji macam muka kau lah. Rasa kau bapak ni gitu. Tapi hari ni lebih ramai. Dia bukan kes 10 orang. Lagi dahsyat lagi. Tu istilah-istilah yang dia bagi bosnya, bos Jan, bos Tua, gigolo, bukan kira seorang. Ramai kan. Kemudian begitu juga kalau kita tengok dari segi ini tadi kan, dari segi zaman Nabi Lut dulu kan, kita dah tahu kan,
Macam mana terbalikkan dunia ni kan. Tenggelam orang yang suka sesama jantina ni. Hari ni siap ada berkahwin, buat majlis lagi. Gali tengok kan. Jantan dengan jantan, dua-dua berjambang. Tak terayo. Memang ya, macam mana kan? Itulah dia. Maknanya, nampak tak? Dia daripada nafsu dia keinginan dia ada sikit. Hawa dia tu, dia nampak lelaki tu cantik kat dia. Dilayan dia mata tu. Dia sampai satu tahap bila yang bertukar jadi syahwat tu sampai kahwin tu. Nampak tak? Itulah dia. Okey, sambung. Sesungguhnya manusia, tu tadi sebagian ulama mengatakan barang siapa yang telah dikuasai oleh nafsunya, maka dia akan menjadi hamba syahwatnya. Baru faham nak cerita kan? Jadi hamba syahwatnya yang merengkok dalam penjara kegilaannya dan hatinya semakin lalai. Barang siapa menyirami bumi tubuh ini dengan syahwat, berarti dia telah menanam pohon penyesalan dalam hatinya. Dah ada pun penyesalan tu, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Macam tu lah. Kita ada tengok ada surat khabar, dia keluarkan komentari macam mana dia kerjakan anak tu sampai mengandung, sampai ada baby, dia kurung bawah tanah, dia kerjakan anak tu beranak pinak lah kan. Dia seksa setelah berapa tahun katnya, baru dia berkeluarkan daripada ada orang dapat kesan kan, serbu kat rumah dia tu. Seramai-ramai lah. Orang putih lah, bukan kat Malaysia. Bukan kat Malaysia. Mana? Australia. Austria. Syad kan, kenapa jadi macam tu kan? Tak ada agama pun yang membenarkan benda-benda macam tu. Ada yang pening-pening sikit lah, ada kat luar negara tu. Di Australia pun boleh kahwin lelaki dengan lelaki. Tak tahulah macam mana kan, siapa jadi lelaki, siapa jadi perempuan, tak tahu lah. Gili-gili lah. Enggak lah kan. Bangang tak bondo kan. Payah siapa lagi nak hukum kan? Bangang lah, apalah lagi. Otak ada, cuba fikir. Lembu pun kena tahu mana pasangan yang betina tu. Itik pun tahu, ayam pun tahu mana nak ditenggek. Ni orang nak jadi bangang tak boleh kena, apa masalah tu? Bukan lagi teruk pada binatang tu. Ayam tu kalau bercakap teruk tu kau ni je. Kalau ayam tu. Hei. Ada pula tu dekat Malaysia pun dah mula ada dah gerakan-gerakan tu. Khalwat hak individu tu kan. Boleh, apa salahnya? Ini kebebasan bersuara. Bila orang sebut kebebasan bersuara, kebebasan untuk berpasangan ni kan, simple je. Ingat yang saya bagi tahu yang macam Nabi pesan apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Itu beza orang beriman dengan orang lain. Penjara, adalah benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Bukan ikut bebas ya. Kalau betul lah, saya ada hak saya nak minum air apa. Besok Carlsberg hidangkan ke ajahan. Letak Carlsberg, letaknya air arak, air mabuk, air pencamah tu. Minum-minum mabuk. Kan gila kan? Mana tak logik lah. Bukan semua benda. Kan? Bukan semua pelaburan boleh masuk. Itu sebab kalau kita nak masuk pelaburan dengan rasa yang pelik-pelik, tanya pejabat mufti tu. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, boleh tak pelaburan yang macam ni? Ya, banyak. Contoh yang dina emas tu macam-macam tau, bukan satu tau. Ada banyak jenis pelaburan yang dina emas ni. Dan ada yang tak boleh Tanya pejabat mufti. Oh yang ni macam mana, skim ni macam ni. Dia suruh melabur, tapi benda tu disimpan pula dulu. Kenapa pula? Apa hal pula? Lepas tu tunggu. Sama macam ada lah unsur-unsur riba kat situ, ada pula. Tanpa kita sedar, tapi dia bagi nama lain. Tak ada bunyi interest pun kan. Tapi itu yang kita kena tahu. Tak tahu tanya kan. Saya sendiri banyak tanya orang. Bukan semua benda saya tahu. Ada yang benda tak tahu. Tu yang melopong awak tu masa jadi host tajuk Misteri Kehilangan Janin tu. Apa dia nak jawab kan? Ya. Tu tanya Ustaz Sibik, tu Ustaz Syarahan. Kalau saya panel tak payah dah hilang macam mana saya kata. Kan? Ya betul. Kan? Kemudian sesungguhnya Allah menciptakan makhluk ada 3 bahagian. Dia menjadikan malaikat hanya diberikan akal tanpa diberikan syahwat. Tu malaikat. Dia ada akal tapi tak ada syahwat. Lalu menjadikan haiwan yang dibekalkan syahwat tanpa diberi akal. Haiwan pula syahwat ada, akal tak ada. Tu bertenggek dia tu tadi. Itu tadi kan.
Yang kucing mana dia kira kau Dan punya, kau yang ni dia punya, mana dia kira. Janji jumpa jadi, kan. Dan jika seseorang telah mengalahkan akalnya, maka haiwan lebih baik daripada dia. Namun barang siapa menggunakan akal dan menundukkan syahwatnya, tentulah dia lebih baik daripada malaikat. Nampak kategori kita, mana kita nak. Ibrahim Al-Khawas telah meriwayatkan, pada satu ketika aku ke Gunung Lukam, ingin sekali mengambil buah delima. Kemudian aku ambil satu dan ku pecahkan. Namun apabila ku makan sedikit terasa masam, maka ku tinggalkan saja buah delima itu. Kemudian aku melihat seorang lelaki jatuh tersungkur di kerumuni lalat yang menggigit. Lalu aku menegurnya, Assalamualaikum. Dia menjawab, Waalaikumsalam. Wahai Ibrahim, ku tanya dia, bagaimana engkau mengenalku? Dia menjawab, barang siapa yang makrifat pada Allah, tidak ada satu samar baginya. Lalu aku mengatakan, kulihat engkau istimewa di sisi Allah, mengapa engkau tidak memohon agar selamat dari gigitan lalat itu? Biar lalat tergigit dia. Dia menjawab, aku pun melihat engkau mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Lalu mengapa engkau tidak memohon agar selamat dari syahwat keinginan terhadap delima? Sesungguhnya lazatnya delima dapat mengakibatkan seorang menderita di akhirat, sedangkan gigitan lalat hanya terasa di dunia saja. Gigitan lalat dan nafsu, sedangkan gigitan syahwat itu pada hati. Dan aku pun berlalu dari situ. Maknanya dia buyur nakkan buah tu, nak makan sikit, dia nak benar, gigit sikit dia, masam buang. Kita selalu macam tu kan, nak limau, nak mangga, masam manis gitu kan. Aduh, confirm manis ni, confirm dia. Kalau macam tu bagi saya yang masam dia, yang masam murah sikit. Macam saya ikut asam, gama asam. Paling sedap ni kundang. Yeah. Kundang ni nyobot pun terasa masam tu. Tapi ada orang muda tak kena ada buah kundang. Buah kundang tu kita buang biji purple itu, rendam dengan air panis dengan air garam kan. Yai, sedap dia taklah. Tapi kalau ada beritahu ya, kalau ada stok beritahu. Siapa yang ada ingat Samsul buat gambar kundang tu, nanti bungkus yang bagi saya kundang muda. Kena tu. Kalau ada lah, saya tanya kalau ada. Kek gambar ni tak ada dah. Kan? Ni tak nak, warna ni tak sedap. Kan? Tu mak saya cakap kalau bolah buah mangga masam kan, saya gigit manis lah mak saya punya marah. Kalau masam tu saya cakap manis. Kan? Aduh. Syahwat dapat membuatkan raja menjadi hamba, sedangkan sabar akan membuatkan budak menjadi raja. Tidakkah engkau mendengar kisah Yusuf AS dengan Zulaikha? Yusuf menjadi raja Mesir sebab kesabaran dia. Dia tak ada tergopoh apa. Zulaikha tidak sanggup menahan cintanya kepada Yusuf, lalu dia menghambakan diri dia kepada nafsu syahwat tadi kan. Kita tengok macam mana Zulaikha. Tetapi untuk pengetahuan semua, ada kisahnya selepas itu. Zulaikha memang gila betul nak kayak Nabi Yusuf sebab handsome, ketampanan dia tu. Dan dikatakan Nabi Yusuf paling tampan di kalangan Nabi, tapi Nabi kita Nabi Muhammad ada semua sifat, paling tampan, paling kuat. Nak kata besar tak besar benar, nak kata gemuk tak gemuk benar, kurus tak kurus benar, sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang, macam tu lah, sedang-sedang kan. Jadi Nabi Yusuf AS lepas itu dia kahwin dengan Zulaikha. Tetapi bila kahwin, bila Zulaikha dah kenal Islam, dah kenal Allah, dia mengurungkan diri dia dalam bilik. Sebab dia takut terpandang muka suami dia. Bayangkan, dia takut nanti tengok suami dia, dia lupa ke Allah. Macam tu ada handsome. Kita tak ada lah sampai macam tu benar. Tak ada hair, tak ada api, muka lelaki dia tu tengok. Tak ada warna, tak rasa apa benar kan. Kan, tapi Nabi Yusuf macam tu sekali lah dia takut, sampaikan Allah turunkan ayat, suruh Nabi Yusuf, kau bersamalah dengan Zulaikha sebab aku nak kurniakan putera-puteri untuk menjadi pewaris Nabi, untuk jadi Nabi yang seterusnya. Macam tu. Barulah Zulaikha pergi jumpa dengan Nabi Yusuf dalam satu rumah tu. Kita janganlah, saya minta maaf bang, saya terpaksa kurungkan diri saya sebab saya tak tergamak ni muka abang, takut saya lupa ke Allah tu. Bukan kau abang handsome dia nak menyampah tu, jangan. Jangan buat pula kan. Kan. Jadi mana kata tu lah hebat ya kan, sampai tahap tu.
mengurung diri dia sebab ketampanan Nabi Yusuf ni. Kemudian diceritakan Abul Hasan Ar-Razi bermimpi bertemu dengan ayahnya 2 tahun setelah dia meninggal. Dia mengenakan pakaian daripada aspal ni, kain ni memang kasar betul-betul lah, yang murah ni. Kan kemudian Abu Hasan bertanya, wahai ayahku, betapa aku melihat engkau seperti ahli neraka. Lalu dia menjawab, wahai anakku, nafsuku telah menyeret aku ke neraka. Maka takutlah engkau wahai anakku terhadap tipuan nafsumu. Sesungguhnya aku diuji 4 perkara, selalu menjeratku dalam binasa. Iblis, dunia, nafsu dan syahwat. Bagaimana selamat sedangkan mereka musuh semuanya. Kulihat syahwat dan keinginanku. Nampak? Makna dia cerita tadi, takutlah dengan tipuan nafsu, iblis, dunia, nafsu, syahwat. Bila sebut iblis pula, ni satu hal juga orang tanya. Apa beza syaitan? Apa beza jin? Apa beza iblis? Sama ya, katakan ada orang tu malih tu. Kan malih nak jawab samalah, kan. Macam itu kan ada yang tanya apa beza riak, ujub dan takbur, kita dah jawab. Kan? Jadi kalau nak tengok beza jin, apakah perbezaan antara jin, syaitan dan iblis? Macam lebih kurang, tapi ada lebih, ada kurang. Jadi jin, ciri-ciri jin adalah makhluk Allah. Dia diciptakan daripada lidah api yang menjulang-julang, surah Ar-Rahman ayat 15. Jin daripada angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma, surah Al-Hijr ayat 27. Yang pentingnya jin makhluk yang diciptakan daripada api, mempunyai alam dan kehidupannya tersendiri. Dia dipertanggungjawabkan seperti kita, diperintahkan untuk beriman dan beribadat pada Allah. Antara mereka jin ni dia makhluk dia tersendiri, kehidupan dia sendiri. Kan? Ada yang diperintahkan untuk memang diperintahkan untuk beribadat kepada Allah. Ada yang memeluk Islam, diberikan hidayah, dan ada juga antara jin-jin ni menyeleweng dan kafir. Ada juga, ya. Jadi bagi Muslim tempat mereka syurga, bagi jin yang kafir tempatnya adalah di neraka. Itu jin. Okey. Nanti lu bunian lah tanya sekejap lagi bunian, polong, penanggar semua keluar kejap lagi. Kan tak, bunian ni istilah orang kita. Tapi sebenarnya dia mirip kepada jin. Mirip kepada jin yang mungkin jin yang menyeleweng tadi. Ada macam baru saya balik kan, baru ni yang saya cerita balik tentang Terengganu tu kan. Ada tak saya cerita? Kan? Yang saya sampai balik tentang Terengganu nak pergi ke Pahang. Kat satu tempat institusi pendidikan tu, pukul 3 pagi saya sampai. Macam-macam lah yang menyambut saya malam tu, pukul 3 pagi tu. Masing-masing tak cerita ni. Senyap besok pagi tu cerita. Rupa semua nampak. Seorang nampak putih yang kat taman permainan tu duduk dia. Tak adalah awak sabut dah, diam je lah. Yang seorang ni nampak yang tak ada kepala. Seorang lah nampak pocong. Yang menego tu, tanya yang nego tu. Dia nampak pocong. Tu pun istilah pocong tu apa? Orang kita yang letak tu berbungkus tu. Bukan cakui kau tu. Cakui kuih. Jangan tanya. Kau dah berlarut kan? Jap. Kemudian kalau iblis pula makhluk pertama yang beriman dan ingkar kepada Allah. Yang pertama yang beriman iaitu di kalangan malaikat, beza dia dengan malaikat-malaikat yang lain. Iblis ni, Ablasa ni, dia kedudukan yang paling tinggi sekali. Dia sesatunya malaikat yang dicipta daripada api. Itu kata jin tadi, dia keturunan jin lah. Tapi dia daripada api. Tu sebabnya bila disuruh tunduk sujud kepada Adam, dia tak nak. Pahal pula dia pada tanah dan berapi, nak rendah tu. Tu bahasa kita lah. Dia tak cakap macam tu lah. Pula bunyi pilah lah buat tu kan. Dia tak nak, jadi dia ingkar kan. Jadi kecuali iblis yang berasal dari jin lalu yang menerhaka kepada perintah Tuhannya, surah Al-Kahfi ayat 50. Makhluk yang diciptakan sebelum Nabi Adam AS diperintahkan untuk tunduk sujud kepadanya, sebenarnya perintah kepada malaikat yang lain. Apabila ia ingkar, lalu Allah keluarkannya dari syurga dan melemparkannya ke bumi bersama-sama dengan Nabi Adam AS. Ia adalah makhluk Allah yang paling tua umurnya, tetapi akan mati sebelum hari kiamat, kemudian akan dibangkitkan seperti manusia dan jin yang lain. Ia adalah bapa jin. Iblis ni bapa pada jin.
dan Adam pula adalah bapa kepada manusia. Okay. Syaitan pula, syaitan ni dia bukan makhluk yang lain, tapi dia sebenarnya adalah sifat umum yang diberikan dan bukannya khas. Faham tak? Dia bukannya satu makhluk yang lain. Dia sebenarnya boleh jadi kat jin, setan boleh jadi kat jin, boleh jadi kat iblis. Setan betul. Nampak? Sah setan kan macam tu. Benda-benda tak elok pun kita sebut setan. Jadi syaitan ni adalah nama lain yang kita bagi. Kan? Syaitan ni sifat umum bagi iblis, sifat umum bagi jin yang kafir, dan juga sifat umum bagi manusia yang kafir. Setan botol dia orang ni, habis dikacau. Contohlah kan, kita cakap habis botol dikacau surau kita ni, setan botol. Mak, kenapa kita letakkan istilah setan tu? Mak, maknanya manusia yang kafir, jin yang kafir, dan juga iblis. Okey. Sebelum orang tanya, saya dah explain siap. Okey, ya. Kan kau ada lah makhluk penunggu lah, penanggal lah. Penanggal tu yang terbang kepala tu kan. Dan banyak nak tengok cerita Indonesia ni. Salah tu. Tapi orang tu dulu kan. Gambar. Memang ada yang sampai tengok waktu maghrib tu sebab tak bagi duduk kat luar. Masuk rumah, tutup pintu, tutup tingkap, kan? Macam mana tutup tingkap? Semua sliding. Tingkap pun tak ada. Mari macam ni tarik. Tarik solat, cucuk solat tu kan. Rumah kampung Wan bagi. Berdomba nak tutup maghrib tu. Takut ada yang cak tak kan, takut. Lepas tu mari mandi kat kampung Wan tu. Mana ada bumbung, dindingnya zeng kan, sejuk air kolah tu. Bila mandi tu rasa melintih. Penakut kecil-kecil kan. Malam memang sakit perut, memang pakat tak berak lah. Sebab jamban pun kat luar. Kan dulu. Biar dah tunggulah besok lah kan. Boleh lah tahan tu kan. Heran tu. Sekarang tak nyompek kau lah. Okey. Bagaimana tadi? Apanya? Syahwat dapat membuat. Okey dah. Diceritakan bahawa Abul Hasan Ar-Razi, ini dah sudah. Hatim Al-Assam berkata, nafsu tempat peristirahatanku, ilmu adalah pedangku, dan dosa adalah kegagalanku, sedangkan syaitan itu musuhku. Aku dikhianati oleh nafsuku. Sebahagian ahli makrifat berkata jihad itu ada 3 macam. Pertama, jihad melawan orang-orang kafir. Ini jihad lahir sebagaimana termaktub dalam firman Allah, maka berjihad di jalan Allah. Maknanya melawan orang kafir yang melawan kita lah. Kan? Menentang ni ada 3 cara. Pertama dengan tangan, yang kedua dengan mulut, yang ketiga dengan hati. Dan dengan hati itu adalah selamah-lamah iman. Kedua, berjuang menghadapi orang-orang yang menyebarkan ilmu dan hujah yang batil. Seperti disebutkan dalam firman Allah, berbalahlah, berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang terbaik. Surah An-Nahl ayat 125. Dah orang. Ada orang tanya saya itu, macam mana dia kata? Dia tak percaya kepada takdir Allah ni, dia kata. Manusia sendiri, dia kata. Dia tak percaya Tuhan tu ada, yang seorang tu pula. Macam mana? Kan kita berhujah dengan orang macam tu. Jadi itu sebabnya kita datang majlis ilmu ni, kita kongsi apa yang kita tahu. Kan? Saya pernah ditanya, apa pasal you sembahyang? You sembahyang ni macam sembah bayang. Masa saya kojo dulu. You sembahyang ni macam serupa you sembah bayang lah. Bayang tak ada nampak. Apa takut? Dia kata tu. Masa tu saya dengan ada beberapa sahabat saya yang adalah, saya kerja dulu, duduk satu meja, dia minum arak depan saya. Minumlah, jangan salah, Tuhan Allah tak nampak meh. Dia kata, Tuhan mana ada. Okeylah, saya tanya. You tadi ada kebetulan dia beli susu anak dia. Saya tanya, jadi susu apa saya beli? Memanglah itu mana susu tu, mana? Okay, kenapa you beli susu ni? Tengok ni, ada DHA. You tunjuk saya itu DHA mana? Itu DHA, tunjuk sama saya sekarang. Dia ada dalam lah. Macam tu lah, Tuhan Allah ada dalam hati meh. Saya kata, you tak boleh nak cakap. Kita kena cakap kena macam tu lah kan. Macam mana? Dia nak main basuh, kita main basuh juga kan. Jadi itulah dia, macam-macam kan orang melawan ni. Tu yang bayangkanlah orang yang cerdik pandai boleh kena tipu sebab dia kepercayaan satu benda. Boleh.
Habis ilmu tu, sebab ilmu ni pun, ilmu dunia ni belum tentu lagi boleh menyebabkan kita rapat dengan Allah. Ni cerita ayah Pin main. Minum air kaki kawan tu. Bayang tu. Mana boleh elok sembuh penyakit Iyo kan. Puan ilak kan, puan ilak berdukun kan. Ilak berdukun. Ni ada orang buat ni. Ni ada orang buat ni. Dia pun bismillah. Hup, pum jatuh. Rumah daripada atas jatuh. Dia boleh buat tu. Kan, dia boleh buat. Kita pun percaya handa dia ni. Gila kau, berulet-ulet keluar kan. Saya tak cakap semua tu tipu. Tapi ada orang ni kepandaian ni macam-macam. Nak nipu orang, kepandaian nipu orang banyak tak. Kan? Ketiga, berjihad melawan nafsu yang sentiasa menyeret pada kejahatan. Seperti firman Allah, dan orang-orang yang berjuang dalam menunaikan hak kami, nescaya kami tunjuk mereka ke jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat 69. Makna kan, mengajak kepada benda-benda tak elok itu lagi susah. Yang mengajak kita buat benda tak elok ni banyaknya main. Jom weh, meh masa saya belajar ni, jomlah kita keluar berasrama. Ada jalan, warden tak ada ni. Panjik pangar cari si goreng. Sampai ke pintu tak macam mana dia boleh tahu. Dah kau nak tangkap. Tu kelebihan ustaz masa tu. Dia tahulah boleh hidulah budak-budak keluar pagar tu. Tahu dah. Tadi nampak dia macam tak ada. Tiba-tiba dah ada dekat pagar tu. Kat pagar tu bukan kat pintu pagar. Rupanya kehebatan itu sebab ada spy dekat dalam asrama tu. Tu kono tu. Macam-macam kan. Jadi nafsu kita ni macam mana? Kan kisah Abu Bakar kan. Abu Bakar Al-Miski. Ketika zaman dia, yang mana yang saya kisahkan sebelum ni, saya pernah share cerita ni. Yang mana pelacur tu nak goda dia. Dia kata tak akan boleh dah. Kan? Kau tengok aku. So pelacur ni, di kalangan pelacur-pelacur tu ada pelacur yang paling lawa sekali. Paling hebat. Kau tengok aku goda dia. Dia pergi kat rumah tu nak dipolok Abu Bakar tu. Dikunci pintu nak dipolok Abu Bakar tu, nanti dulu bagi aku bersiap dulu. Masuk bilik air, ambil segala najis yang ada, disapu kat badan dia. Sekarang kau polok aku. Lari dia. Jadi lepas tu Allah anugerahkan dia Al-Miski tu. Al-Miski ni maksud dia haruman kasturi. Jadi badan dia berbau wangi automatik tanpa dia pakai wangi-wangian. Allah anugerah. Itu sebab dia dapat julukan nama Abu Bakar Al-Miski. Bukan whisky tau. Miski. Whisky tu mabuk kan. Jadi dan Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah memerangi nafsu. Tak lama lagi nak poso. Tengoklah perangai. Daripada sekarang ni lah kita memikirkan perangai kita. Mungkin contoh cara-cara kita nak memerangi nafsu tu, contoh kita dah allocate hari pertama beli roti john. Contoh kan, kita tahu anak cucu gamar roti john. So biasa hari pertama sekali cuba start terus hari pertama dia takkan membazir. Apa dekat macam tu. Kita cubalah. Maknanya kita beli roti john sebatangnya. Kongsi ramai-ramai. Tengok tak cukup, baru besok tu tambah. Macam tu. Ini kadang-kadang beli hari pertama, ni beli, orang ni beli, excited. Kan? Macam dah habis dunia dah. Kan? Ni lah masa nak makan, kan? Ya. Tu sebab saya tak pergi bazar Ramadan dah. Tak pergi. Saya cuba pertahankan rekod tak pergi bazar Ramadan. Banyak dugaan bazar Ramadan ni. Selain pada dia bukan berdugaan makanan, kadang kesian tengok yang menego tu macam tu. Bolilah hasian kan. Balik menyumpah apa rasa kan. Betul. Itu satu lagi yang datang kat situ. Bukan semua yang elok pakaian Belum nengok poho ayam, lepas tu poho orang. Poning. Rambut basah-basah lah. Seorang tu tak bertudung. Terbaru lah shampoo. Alah, tu semua yang kurang negatif pala. Iyo. Jadi macam-macam. Cuba kita bajetkan pada awal. Ni bulan Rajab ni, orang Arab dia dah mula beli selipar. Selipar untuk tarawih.
baju untuk tarawih, talakung untuk tarawih. Dia khaskan untuk bulan puasa. Buat macam tu. Gitu kan. Jadi orang Arab masuk Rejab dah terbayang keseronokan Ramadan. Hebat ke tak hebat? Mana hebat? Orang kita lagi hebat. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Lagi jauh. Lagi jauh. Bondo Dia belum apa-apa dah tanya. Tahun ni tema kalau apa kan? Belum Rejab lagi tu. Lagi jauh. Kan? Masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Ya Allah, tu yang doa tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah aku dalam Rejab dan Sya'ban. Wa ballighna, dan sampaikan kami, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami pada Ramadan. Mak tu konja. Alhamdulillah sampai Ramadan, menangis. Tengok tuan guru kita kan, tuan guru Allah yarham, tuan guru Haruddin gitu kan. Dia meninggal, Abu Hasan Din tahun lepas. Kan dah nak puasa sangat, Allah Taala jemput dia. Jadi macam mana kita boleh confirm? Tu sebab minta banyak. Betul-betul bila imam baca doa tu, kita faham, oh ni ya Allah, sampaikanlah aku, sampaikanlah aku. Sampailah yang malam ke-20 pula, ya Allah 10 malam terakhir dapat. Sebab malam tu ada malam apa? 7 liku. Si baik betul jawab Lailatul Qadar. Adanya 7 liku tu kan. 7 liku pasang pelita. Apa sebab biar malaikat nampak mah kita. Kau ingat malaikat rabun macam kau? Mana? Orang dulu nak pasang pelita, pasang lah, nak bagi meriah Ramadan tu kan. Niat kita Allah Ta'ala saja nak bagi meriah, ya Allah bulan Ramadan ni. Macam tu yo. Yang malaikat nampak mah dia, sabar. Sebenarnya bulan puasa yang malam Lailatul Qadar tu 10 malam terakhir. Kalau ada malam Lailatul Qadar, malaikat ni berlumba-lumba turun, sebab dia berlumba tau, nak catat pahala orang beribadah malam tu. Jadi dia dah tahu dah nak target mana. Iya, berlumba-lumba. Bukan rumah ada pelita cari dah. Cari rumah orang beribadah cari ibadah lah banyak-banyak kan. Jadi bila kita sebut tadi kan, melawan nafsu kita, susun elok-elok. Tak boleh. Sekarang ni dah mula dah orang jual voucher apa, buffet Ramadan. Sampai 70 lebih, 80 lebih satu kepala. Makan tak banyak mana dah. Ya, cabaran. Menghidangkan hidangan 7 buah negara. Umat 33 jenis air. Tu kalau minum 33 tu, keluar memang lupa nama dia siapa. Hei, takkan menteneng perut tu, menteneng. Tapi saya explain, menteneng lah macam tu. Meneeh kata seorang ya. Yo tu salah. Dia nak buffet Ramadan ni paling bahaya apa tu? Pertama, yang paling bahaya sekali, kita meleka dengan makanan. Nak pergi makan, nak pergi semayang dulu, surau jauh kat hotel tu. Naik tingkat hotel lah ni, tak apalah, makan lalu. Dah makan dah borek pula, dah tersana. Kan? Yang best masa ambil lauk tu kan, ni takkan tak ambil. Ni takkan tak ambil. Ambil, sudah penuh. Duduk ya, perjuangan belum selesai. Sebab nampaklah kepingan kawan tu, mana kau dapat siput sadut tu? Kan dia selalu macam tu kan. Dah duduk, mana kau dapat? Kayak balik pintu tu, ke sana, pergilah balik pintu. Gila tu. Kan? Yang paling bahaya, kopi senyawi, lauk banyak. Tu bahaya tu. Ya, kan? Itulah yang benda yang kita kena elak. Tu mak saya malis. Tak nak lah. Mak saya kalau ajak pergi buffet Ramadan, makin kan masuk kojo pun selalu dapat kan. Majlis buku puasa. Ya. Kita buat sendiri kat rumah kita. Macam tu lah. Baik kat rumah kita, panggil anak-anak yatim datang. Nah, suami kita macam kata, ayah kau panggil, nah, rumah ni ramai yatim dah. Tu bangko yatim apa ni. Kan. Sekali saya ceramah sekali tu untuk isteri-isteri menteri kan. Dah berapa tahun lah.
Lepas tu saya kata, kalau barang siapa ingin melembutkan hatinya, banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan juga memberi makan fakir miskin. Ada seorang angkat tangan, saya dah buat dah semua tu. Saya bukan bagi makan anak yatim lagi dah. Saya bukan gosok kepala dah, siap tidur dengan anak yatim ni. Saya kata, siapa rupa bini rais yatim? Saya kata, sabarlah Dan, dia apa tu? Berpandai dia baik kelakar goli tadi tu. Datuk si Doktor Rais Yatim punya rumah. Tu Hasnah. Kau togak-togak dan kono sabarlah. Saya tak perasan. Bukan bagi makan ni lah. Sebantar tidur dengan dia dah. Hana betul baik betul ni saya katakan. Allahu Akbar. Jadi memerangi nafsu ni penting tu. Kadang dia merosakkan tu. Dia nafsu ni, nafsu sikit dia rosakkan habis. Sebabkan keinginan kita. Dia sebabkan kita nakkan sesuatu kan dengan nafsu ni kan. Macam budak-budak, tengok budak-budak belajar gini. Budak belajar. Kenapa? Belajar tetapi dia berhutang kredit kad. Dia fikir. Budak-budak kan budak belum kerja lagi. Dia belajar, dia boleh dapat kredit kad dan dia berhutang, muflis belum kerja ke dah muflis. Sebab nafsu tadi. Dia nak contoh bila hari raya, dia student lagi. Tapi dia nak bila balik raya orang nampak dia ada handphone canggih. Dia nak dia tu nampak pakaian dia wah, cantik, elok, mahal. Nampak tak? Tu sebab orang tua dulu cakap Allah membeli, menang memakai. Menang membeli, Allah memakai. Jadi biarlah kita susah, yang buruk-buruk tu pun pakailah. Sampai orang Somban dia tahu, saya gemar beli baju t-shirt main Captain Brothers je. Tu kedai tu memang tak ada, memang orang-orang miskin je lah pergi. Sampai sekarang baju murah hari situ. Okey, janji nampak elok, sudahlah. Bukan orang cek pegang kain, ui kain mahal. Hui tudung orang mahal, mana orang perasan. Bawal siakap Datuk K dengan tudung kan. Okey lah kan. Jadi sambung. Sesungguhnya para sahabat ketika pulang dari berperang menghadapi kaum kufar, mereka berkata, kita baru pulang dari perang yang menuju ke perang yang lebih besar. Ini kerana mereka telah mendengar bahawa jihad melawan nafsu dan syaitan itu lebih besar, lantaran jihad tersebut bersifat terus menerus. Sedangkan menghadapi kaum kufar hanyalah sekejap dan jelas kelihatan. Sedangkan menghadapi nafsu syaitan tidak kelihatan. Padahal menghadapi musuh jelas kelihatan lebih mudah pada musuh tidak kelihatan. Ditambah lagi syaitan mempunyai pembantu di pihak kita, iaitu hawa nafsu. Ada pula lagi pembantu dalam badan kita ni kan? Sebab sedangkan kaum kufar tidak mempunyai pembantu pihak kita. Jika engkau berjaya membunuh orang kafir, kamu akan mendapat harta rampasan. Namun jika engkau terbunuh, engkau akan mendapatkan syurga. Padahal jelas engkau tidak akan dapat membunuh syaitan. Tapi jika engkau dikalahkan oleh syaitan, tentu engkau akan mendapatkan seksa daripada Allah. Semayang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Maaf tak indah dengan chandelier dengan seadanya seadanya aku macam itulah. Setelah ku miliki drama sudah macam mana tu, nampak tak? Dia pembantu dalam diri kita tau, bukan kat luar tau. Pembantu dalam badan lalek lalu tengoklah drama tu iklankan semayang, nampak tak? Dia pun baru nak semayang ya. Nanti lu alai kau jap ya, tunggu iklan. Bila iklan kan balalah dia semayang. Baru ke takbir dah terdengar bisikan tengah semayang tu, macam dah habis iklan tu. Semayang maghrib 1 rakaat ya. Kan-karang lah sambung ke 2 rakaat. Jangan ambil gila kan. Iya. Main gitu kan. Handphone ni kan. Kita tengok ni, nafsu keinginan kita nak tengok benda, nak tengok kan. Nak tengok apa nak tengok tak tahu, tengok je. Lepas tu keinginan kita nak tengok cik cantik, nak tengoklah tudung. Nak tengoklah ni. Tengok tudung tu mula nak tengok tudung, dah ternampak lah orang pakai tudung tu lawa. Dia ni kau tak silap dia ni, kita kenal lah artis tu. Hati pula kau tengok konjo dia ni. Tak nak tengok. Takkan nama dia keluarlah cerita. La ilah Allah, tak sangka pula macam ni perangai tu. Keluar berita. Kita kongsi pula cerita tu, bagi kat kawan-kawan kita. Sekejapan jadi jutawan dosa.
Benda tu mungkin tak betul. Benda mungkin tak betul, tapi tersebar. Kawan kita pula dapat, mana kau dapat ni? Ada orang share. Wah, kita cari. Nampak tak? Benda-benda macam tu lah. Daripada situ je. Benda-benda simple macam tu. Ini paling bahaya sekali. Kan? Jadi, benda tu ada pembantu di pihak kita. Lepas tu dah tengok-tengok dah lekor pula. Ni abang lu makan ni nak kojap lah. Banyak kojap lah. Kojap apa? Ninjau ni. Handphone. Nampak tak? Kan? Sebabnya anak-anak kita ni pun payah. Kan? Lekor dia itu je. Lekor dia gadget. Mari orang dulu mana ada. Kan tu sebab orang dulu walaupun dia main ni, kau dia sihat. Dia main baling tin. Balalah. Saya gigi saya depan ni patah ni, dia main baling selipar tu. Jatuh gigi dulu. Langsung si baik beli ceramah elok nampak kan. Kau tidak tu payah kan. Ya budak-budak sekarang mana ada main mana tahu. Tak tahu. Kan main apa lagi dalam guni kau mana tahu. Kat sekolah tu kau tadika habis nikah baru tu. Main galah hadang kau. Main rounders kau dulu mana ada. Main konda-kondi kan. Kan walau macam ni ngelak dah. Birat-birat kono kat kayu tu. Ya dulu kan. Suasana walaupun fizikal kan sihat. Sebenarnya dikatakan barang siapa kehilangan kuda sewaktu ia berperang, sekurang-kurangnya kudanya jatuh ke tangan kufar. Tapi barang siapa kehilangan iman, tentulah dia mendapat kemarahan Allah. Dan barang siapa tertangkap oleh pihak kufar, tidak akan tangannya diikatkan di leher, kakinya tidak akan diikat, perutnya tidak dibiarkan lapar dan tidak dibogelkan. Tetapi siapa yang jatuh dalam kemarahan Allah, mukanya akan menjadi hitam, tangannya diikatkan ke leher dengan rantai, kakinya diikat dengan tali api, bahkan makanan, minuman dan pakaian adalah api. Itu sebab bahaya berlawan dengan ni, dengan nafsu ni. Jadi kita kena kuatkan semangat kita. Nak pula nak menjelang Ramadan ni dah ada orang start puasa Rejab lah. Ramai puasa Rejab. Tu saya tak berani minum ni walaupun saya tak puasa. Ada orang yang puasa depan saya. Biarlah kan. Tapi pagi tadi dah makan dah, konyang. Kan? Itulah. Azam pelak kundang kan. Oh ya. Tak habis-habis kundang kan. Jadi kalau kita tengok hari ini anak-anak kita ni semuanya tak ada dah senang ya. Kalau kita nak mula mengajar anak kita, mengajar anak-anak kita, keluarga kita, diri kita tentang melawan nafsu ni dengan sikit ilmu ni, bukan ilmu saja tu sebab kita tengok orang ada ilmu tapi kurang ajar. Orang ada ilmu tetapi tetap buat benda-benda tak elok. Satu lagi ajar dia tentang adab. Ta'dibu auladukum. Ajar dia tentang adab. Adab ni sangat penting. Sangat penting. Orang dulu-dulu macam mana pun adab ni penting. Macam saya cakap tu lah, gelas kan. Gelas mesti ada tapak kan? Ada tapak baru dia nampak adab itu bila bagi ke orang. Sekarang bagi gelas IKEA macam tu kan. Yang macam ni tak apalah. Boleh macam ni sebab ada tapaknya. Kan jenis cawan ini yang gelas yang tu. Kan yang biasa yang cawan kopi itulah. Adab tu penting kan. Malahan ada sebahagian salafus soleh mendakwa memberitahu bahawa sesungguhnya adalah memiliki adab itu lebih utama daripada menguasai ilmu yang luas. Adab tu datang dulu. Tak pandai tapi adab jaga, elok. Daripada orang ada ilmu tapi tak ada adab. Orang tua pun tak hormat kan. Saya ingat dulu kalau orang tua tu datang nak jumpa mak, Assalamualaikum. Salam mak ada cik, jap ya. Saya pun pergilah ke dapur. Copek lah mak. Sebab TV satu je. Ke depan tu orang tengah tengok TV. Kau jap ya. Jap tak apa cik. Jap saya panggil mak. Mak copek lah mak. Jangan lama nak tengok TV. Tak ada mana kau jap ada kalau berjumpa. Tuntang cerita. Lepas tu dah sudah tu balik pop kau jap balik kita buka TV tu. Dah habis cerita tu. Dengar kan. Mak ni lama bona. Dia ajak kenduri lah. Itulah kan. Budak sekarang lain. Assalamualaikum, salam. Mak ada ikut belakang. Dia suruh ikut belakang orang tua tu. Suruh ikut belakang dah lah rumah teres tengah lah tu. Ikutlah orang belakang. Ikutlah orang belakang. Kotuk-kotuk rumah India mana pula. Salah kira pula kan.
Mana lebih kurang 8 kena kira tu betul. Makin mana berani kan. Abah kalau tak buka TV tu tak ada siapa berani buka TV tu kalau malam kan. Makin remote tak ada, kita jadi remote, anak-anak jadi remote. Tekan 1 2 2 1 2 3 sampai 9 sama je. So, 1 dia cuma nak tengok mana yang berong teruk, mana yang tegak Salasah Zakaria tu macam ni macam mana yang Haji Singh tu kejap katil kejap ke bawah kan. Dulu channel tak tahu orang kan. Dulu ingat lagi dulu volume pun kita kena tekan slow-slow, takut terlopek ke kuat pakak kau lah kita tu kan kena slow-slow. Tu zaman tu lagi lama. Tak tu zaman dia. Yang zaman TV ada pintu tu kan. Saya tu zaman saya ingat pergi TV kat rumah mak lu Mitsubishi. Mana ada kan dulu kan. Awak tahu Mitsubishi kereta ya. Tekan 1 tu sumbul 2. Tekan 2 tu sumbul 3 kan. Bila tekan yang on tu api keluar, baru keluar. Tekan ke 3 memang garisan dia. Kan jamnya keluar. Jam pukul berapa? Sekarang Allah beribu channel TV 24 jam. Dah tak ada masa. Dulu boleh tak susun pukul 5 kamu tengok TV. TV tak mula lagi sekarang 24 jam. Dulu kalau 24 jam pun dulu 24 jam nak rasa raya. Kan malam raya. Tu satu lagi malam raya. Tak ada waktu cerita yang elok tu. Semua mendahaka. Cerita tak balik kampung, menyampah betul dah nak. Awaklah cerita elok sikit. Yang ni balik kampung elok. Yo pegang tangan tiba-tiba dah jadi jenazah balik rumah kawan tu. Sebila mandi, sebila kapan dulu beritahu. Kesian paling tengok ibu Fauziah Nawi lah. Dia tak tahun melito malam raya. Drama tu diulang-ulang bagi kan elok sikit kan. Aduh, entahlah. Kan. Tapi itu saya cakap tadi kan, ilmu adab. Kita memerlukan ilmu adab yang sedikit, walau melulu kepada adab walaupun sedikit, lebih berbanding ilmu yang menggunung. Tu adab kena ada. Kan. Macam ni lah kita ni kalau tak ada adab macam mana nak belajar kan? Macam mana orang contoh kat belakang berburak kan? Itu yang saya tak boleh. Kalau ceramah sekolah rendah saya tak ambil. Melainkan kalau sekolah rendah tu mak ayah dia ada sekali baru saya ambil. Sebab senang saya cakap tu. Laras bahasa tu senang. Mak ayah pun kono, anak pun saya pesan sekali macam tu. Sekali anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilallah. Nunggu Nabi jawab salam. Dah sekolah rendah kan. Sebut pasal ilmu adab tu, pernah sekali Imam Syafi'i kan, dia main tangan ni. Dia ambil. Kata Imam Malik tegur, kau buat apa tu? Kau buat apa tu macam main-main ni? Tak. Sesungguhnya aku tak ada dinar nak beli pen dan kertas. Jadi aku catat nota dengan Ailio aku tulis kat tapak tangan dia. Tapi nak beritahu point memang Imam Syafi'i susah. Orang susah. Dia kalau nota-nota dia tulis kat pelapah-pelapah tamak. Kan daun-daun kering tulis kat situ. Sekali tu mak Imam Syafi'i marah. Mak dia sama macam mak kita boy. Kan? Apa sepah rumah kau ni? Kan bilik kau ni bersepah kau ameh kan? Buang ni semua. Jadi sebelum buang dia hafal dulu semua, boleh buang. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan. Jadi mana kata pentingnya adab tu nak bagi tahu kan. Sebahagian hukama menyimpulkan bahawa adab yang tinggi adalah kesan dari ibadah yang diterima. Jadi ibadah kita pun ada tersangkut paut juga dengan itu. Okey, kita sambung bab 6 boleh? Bab 6 lupa kepada Allah, kita buat mana yang sampai kan. Lupa kepada Allah akan menambah kerugian. Bab 6, lupa kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah. Heran kita kalau orang lupa pada Allah kan. Sedangkan Allah tak pernah lupa pada kita. Contohlah macam hari ni kan. So ada tak orang yang dapat manual? Semua dapat automatik. Nak kata Allah kontrol semua. Napih kita Allah Ta'ala kontrol.
Jantung kita Allah Ta'ala kontrol. Ada orang pilih manual, ada. Dia pump jantung sini macam mana. Tengah dengan camar macam mana. Tuan-tuan, makin laju makin golak dia makin laju. Cacat dia pump. Lepas tu yang seorang tu lah ngantuk. Ngantuk dah terlupa pump. Ngantuk terlupa pump dah meninggal. Seorang meninggal. Lepas tu memang Hajah nak panggil siapa penceramah datang, dia tengok kadar meninggal paling tinggi, dia tak panggil dah penceramah tu. Nampak penceramah tu kalau ngantuk memang ramailah meninggal gitu. Tak ada kan, semua automatik. Automatik hidung kita ada. Kalau hidung tu sumit sebelah, automatik kita akan pakai sebelah lagi. Kalau dua-dua tu sumit pakai mulut. Macam tu. Automatik. Kan, automatik perbuatan kita. Kita kena topuk automatik. Makna semua Allah Ta'ala bagi sistem auto semua. Nampak tak? Kan? Jadi makna kata Allah tak pernah lupa kat kita. Yang ramainya manusia yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah akan menambah kerugian, menghilangkan nikmat dan menghalang pengabdian. Bahkan di samping itu dapat pula menambah kedengkian dan penyesalan. Lupa pada Allah bolehlah jadi dongki, boleh jadi penyesalan. Diceritakan bahawa sebagian orang soleh bermimpi berjumpa dengan gurunya. Kerana dia bertanya kepada guru itu, apakah kerugian yang lebih besar kau rasakan? Gurunya menjawab, lupa kepada Allah. Dirawikan pula sebagian mereka bermimpi bertemu dengan Zunnun al-Masri. Kemudian dia bertanya, apakah Allah lakukan terhadapmu? Zunnun menjawab, Allah memanggilku menghadapnya. Seraya berkata, wahai orang yang mengaku-ngaku, wahai pendusta, engkau mengaku cinta padaku, namun kemudian engkau melupakan aku. Engkau selalu lupa, sedangkan hatimu tetap lalai. Padahal umur kian tiada, namun dosamu semakin bertambah. Tu dia. Hati makin lalai, umur makin tak ada, bukan makin muda kan. Ada orang makin muda, kulit boleh bagi togang balik, boleh enjet togang, hidung sap menjongket hidungnya biar dia memancung kan, biar memancung hidungnya. Telinga capang macam Ariel Astro, tuan biar ada kambang ni, boleh buat koning melangkah macam tu boleh buat. Sekarang ni boleh lah tanam bulu koning tu disusun satu telok boleh. Nak koning zanazin dia sap sebelah yang naik, dia boleh buat. Gigi berong-berong boleh selui, boleh. Gigi tak ada boleh bagi ada, boleh. Iya. Lepas tu gigi palsu kan sap, saya lelok lurus. Gigi palsu ni saya nak pesan, jangan masa sepahan gigi palsu ni. Maklum saya makin, saya ingat kisah maklum saya makin masa kat kampung, dia boleh letak dan cawan tu. Saya nak minum, saya ingat ada air kosong, saya minum, tu apa ranyat tengok gigi dalam tu. Allah. Iya. Gigi den. Aduh. Boleh lurus, boleh, semua boleh. Mata kita boleh jas. Kan, mata ada yang biru, merah, kuning, contact lens. Ada pakcik seorang tu. Mana pergi contact point dan hilang, contact point dia. Contact point ke tu karena saya kata ni contact lens saya kata. Manalah dan tahu tu. Aduh, ingat ke orang tua tu. Boleh. Mata juling boleh. Tagak perempuan letak tepi tu. Dah tak elok mata. Tak ada mata juling ni, dia ada rawatan dia, ada. Dia akan betulkan balik mata tu. Kita punya mata ni sebenarnya, mata kita ni dia bulat tau, macam bola ni kat dalam ni. Saya yang kena masa beberapa hari sebelum saya keluar TV Hijrah tu, saya yang tayar pocah masuk dalam mata saya tu, dia tambui sampai dalam. Mana bulat tu sampai ke belakang ni. Sampai belakang. Doktor tu cakap, bayangkanlah dia nak cabut pakai tweezer tu, nak cabut sopih kat mata tu macam ni. Macam ni ngigil sampai kata kan. Saya Allah buta lah dan buta lah ni. Mata dia antara urek yang paling sensitif mata lah. Itu sebab siapa yang buat ni, orang tua-tua yang buat operation cataract, jangan dogil, faham? Bega atau bega. Duduk entok-entok. Siapa yang buat yang operation cataract tu, lepas operate memang mata kita akan terang, tapi nanti dulu jangan tahu buat. Dia tak membongkok pun tak boleh. Ngangkit benda borek pun tak boleh. Saya ingat arwah wan saya makin adik saya tu, memang jago betul, lap-lap ya badan ni. Kemudian sikat dengan rambut, mengambil nunuk ambil sikat pun tak boleh.
Lepas sebulan lebih, 40 hari lebih kurang, baru boleh buka sikit mata tu, cuba tengok. Dia akan nampak putih, terang nak nampak. Tapi memang kena juga. Sebab kalau dalam tempoh lepas operate tu kita tak jaga, dia rosak memang sampai bila tak boleh ubat kan. Tu pesan tu. Siapa yang nak buat operation yang cataract mata tu kan, selaput mata tu, itu kena jaga. Memang boleh. Bila terang tu dia tak adalah yang poning-poning sebelum ni, tak ada lagi dah. Kan? Semua boleh adjust. Mata boleh adjust, apa boleh adjust. Biru jadi merah-merah, jadi kuning. Yang loket. Tapi contact lens tu yang color-color yang cantik-cantik tu jangan pakai, merosakkan mata. Satu lagi ni handphone ni, yang boleh gorak-gorakkan skrin pakai mata tu, retina kan. Pertama rosakkan retina, kedua nampak macam orang gila. Jangan buat. Apa hal lah macam tu? Konan ke apa? Betul je. Pemalih lah. Pakailah jari tu. Alah gila tu. Kan? Dah jadi pemalih kan semua kan. Memang ada dia pakai ni sensor mata kan, yang macam password kan, pap tengok betul-betul buka kan. Dia kan pakai mata tu. Tak payahlah pakai tu, pakai pinnya sudah. Aduh. Diceritakan pula seorang lelaki soleh bermimpi berjumpa ayahnya. Kemudian bertanya, wahai ayah, bagaimanakah keadaanmu? Ayah menyatakan, wahai anakku, dulu aku hidup lalai dan mati pun dalam keadaan lalai. Dia kata. Tersebut dalam kitab Zahrul Riyad bahawa Yaqub AS bersahabat dengan malaikat maut. Satu ketika malaikat maut datang kepada Yaqub. Yaqub berkata, wahai malaikat maut, engkau datang untuk berziarah atau mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, untuk ziarah saja. Macam itulah baik ngam rapat malaikat maut dengan Nabi Yaqub. Kita kalau dapat kawan dengan malaikat maut, tahulah. Siapa tu? Kotak kona siapa ni? Kau cubalah baik pangai. Dia suruh dia cabut nyawa orang. Siapa tu malaikat maut ni? Pak. Silap-silap Montori pun telefon kita. Kau tanyalah dia dan Milo kan. Jadi datang kau nak ziarah aku kan, nak cabut nyawa aku datang nak ziarah kan. Yaqub menjawab, bila ajalku telah dekat dan kau nak mencabut nyawaku, hendaklah kau beritahu aku terlebih dulu. Malaikat menjawab, baiklah, aku akan mengutuskan kepadamu 2 atau 3 utusan. Maknanya dia akan bagi 3 tanda sebelum cabut nyawa. Janganlah kau risau kata. Maka ketika ajal Yaqub telah sampai, malaikat maut datang lagi kepadanya, lalu ditegur Yaqub, apakah engkau datang untuk berziarah atau mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, aku datang adalah untuk mencabut nyawamu. Yaqub bertanya dengan hairan, bukankah engkau telah berjanji kepadaku hendak mengutus 2 atau 3 utusan terlebih dahulu? Malaikat maut menjawab, benar, aku telah melakukannya. Putihnya rambutmu setelah hitam, lemahnya badanmu setelah kuat, dan membongkoknya tubuhmu setelah tegap. Itu adalah utusanku, wahai Yaqub, kepada semua manusia sebelum ia mati. Dah ada belum tanda tu kat kita? Dah ada belum? Kalau dah ada, standby lah. Apa lagi nak tanya lagi? Dah ada dah. Rambut yang hitam lah jadi putih. Dulu sibuk cabut rambut putih. Sekarang yang hitam tu lah nampak tak lawa dah. Cabut yang hitam tu biar tinggal putih. Kan? Yang togap, marin togap. Sekarang dah tak togap pun. Marin bawa kereta selamba je dulu. Mana cakap ke mana? KL cakap je mana? Bawa. Kan kita kan geng-geng kita satu grup, satu kereta. Sekarang mana? Dekat-dekat boleh lah. Situ tak nak lah, payah parking. Tak nampak. Kata kan apa kan. Dia dah pilih dah tampik-tampik nak pergi. Terasa. Iyalah. Makin lama kita tak tahu. Saya dulu lah boleh naik motor daripada Seremban Kuala Pilah. Bukan jauh mana Seremban Pilah. Boleh lah sejam lebih. Kan? Tapi dah tak tahan lah. Setengah jam naik motor pun dah cecenya. Lurus pinggang. Tu yang boleh tengok budak yang sampai, yang daripada Kuala Lumpur sampai Sungai Perak, berhenti kat hentian Sungai Perak tu kan. Baring budak tu kat wakaf tu. Bukan yang sakit pinggang dah tak ada. Pon ni naik kereta pun pelongoh, bayanganlah. Naik motor kan kuat lagi dah. Makin lama makin tak kuat. Yang tagak pun dah jadi bongkok. Ada tu macam nak dah macam ni nak bongkok macam tu tengok orang lah. Iya, maknanya dah dokek lah dengan maut. Salah tertanya ni, bila nak mati ni kat dah tak lama dah. Waktu terus berlalu, sedangkan dosa kian bertambah. Malaikat maut datang bertamu, namun hati tetap lalai. Nikmatmu di dunia hanyalah kepalsuan dan kerugian. Hidupmu di dunia adalah muhal dan batil. Imam Al-Ghazali menggambarkan dunia ni macam pulau.
macam pulau. Jadi bila orang kita ni ibarat orang yang tinggal sekejap sebelum nak naik kapal meneruskan perjalanan. Jadi sampai sebelum turun ke pulau tu dah dipesan oleh kapten kapal. Ni dekat pulau ni macam-macam benda cantik, jangan leko, jangan lalai. Kita turun sekejap ya untuk cari bekalan. Jangan hilang fokus, faham? Dekat macam tu. Jadi adalah yang golongan pertama turun memang dia tak peduli dah lawa, dia ingat dah pesanan tu. Ni semua lawa ni pedulikan, dia kumpul bekalan banyak-banyak. Kumpul bekalan banyak-banyak, dia naik kapal, dia lah orang paling bahagia sekali. Bila dia balik tu bekalan dia banyak. Golongan yang kedua, dia turun dia ternampak dia leko. Dia terlupa dengan pesanan tu tadi. Alah kojap yo. Layan tiba-tiba terdengar bunyi sombong kapal tu nak gorak dah. Masa tu berkelang kabut, dia mencari hasil-hasil bekalan di saat-saat akhir. Tapi sompek gak naik, tapi bekalannya taklah sebanyak mana. Tapi adalah bekalan. Golongan yang paling rugi golongan yang ketiga. Dia leko sampai ke sudah leko. Dah bunyi sombong, alah hai tak puas lagi kat sini ha. Dia borek nak meninggalkan pulau tu. Dan akhirnya dialah manusia yang paling rugi sekali. Sebab leko dengan dunia. Dunia ni sementara je. Kan? Dulu siapa yang tak cakap apa tu lawa. Sampai masa dah tua tak lawa dah. Saya tengok balik. Semalam ada tak siapa share. Boleh share dalam Facebook. Video klip Rayo. Video klip lagu-lagu Rayo dulu-dulu. Tengoklah gambar Fazidah Jonet. Tengoklah gambar Ji Rashid. Kan? Ji Rashid tak apa, kat pasar pun jumpa. Ikan Ji Rashid nama kan. Tak, tapi tengok kan muka dulu muda, sekarang dah jadi artis-artis veteran kan lain. Suara pun ngap tak apa sampai dah. Walaupun lagu yang sama. Nampak tak? Ya, itulah. Jadi makna masuk ni sementara ya kan. Dulu orang punya gila Ramlah Ram. Ingat tak? Ramlah Ram. Dia nyanyi sadap lila. Tapi ingat tak dulu masa muda kan? Yang hati je tu. Ingat tak tu? Sabah gadang-gadang kunci ada lampu menyala, mujur tak blackout. Kalau kena kan shot ke apa kan, mana tahu. Kan? Tapi itulah dia kan, makin mana ada TV, Chania dengan kat radio pujaan 10 Nescafe dulu kan. Tapi zaman capek berlalu. Hari ni beribu-ribu lagu. Dulu ingat pakai kaset, berpusing pakai pen, nak reversekan kaset tu balik nak dengar lagu tu kan. Kalau radio murah terbolit, rusak kaset dah nak terbalik kan. Dulu kan sekarang kan ada. Sekarang ni masuk sumbek kat telinga bono koci beribu lagu dalam tu. TV dia letak satu hari, internet TV beribu, puluh ribu. Satu dunia punya channel boleh tengok. Tu dia katakan dunia tanpa sempadan kan. Abu Ali Ad-Daqaqi berkata, aku datang menjenguk lelaki soleh sedang sakit. Dia dikerumuni oleh murid-muridnya. Dia memang seorang guru besar. Ketika itu dia kelihatan menangis, padahal umurnya sudah lanjut. Maka kutanya dia, wahai Syekh, apakah engkau menangis dunia ini? Dia menjawab, bukan, aku menangis kerana aku tidak dapat melakukan solat lagi. Dia menerangkan, kerana hari ini terakhir bagiku, padahal aku sujud dalam keadaan lalai. Aku angkat kepalaku pun dalam keadaan lalai. Jangan-jangan aku mati dalam keadaan lalai juga. Kemudian dengan nafas terputus-putus, dia membacakan syair. Kufikirkan hari perhimpunan dan kiamat, juga tertanamnya pipiku di bawah pusara. Sendirian tanpa teman, setelah mulia dan jaya, tubuhku tergadai dengan tanah liat. Kerenungkan panjang dan lebarnya hisap, namun hinanya makamku waktu diberi kitab. Namun harapanku kepada engkau, wahai Tuhanku, wahai penciptaku, engkau ampuni kesalahanku. Tengok kan, leko lalai. Orang yang ingat agama pun rasa dia lalai. Kita relax je macam tu lah kan. Dalam kitab Uyunil Akhbar juga disebutkan daripada Syakik Al-Bakha, dia berkata, manusia itu berbicara 3 hal namun bertentangan dengan perbuatan mereka. Mereka berkata, kami hamba Allah, akan tetapi mereka berbuat bebas. Tapi tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, ikut suka dia. Mereka mengatakan Allah lah yang menanggung rezeki kami, namun hati mereka akan tenang jika bersama harta. Ada duit baru tenang, tak ada duit tak tenang. Ini bertentangan dengan ucapan mereka. Kemudian mereka berkata, kami mesti akan mati, padahal mereka berbuat bagaikan orang yang tidak akan mati. Ini pun bertentangan dengan ucapan mereka. Itu sebab saya bawa contoh yang Masjid Senayan tu.
Hamba Allah tu boleh booking tu tapak tu, dia tapak tu nanti besok dia meninggal situ tanam kat dalam masjid tu, dia kata. Kita pengurusi khairat kawasan kita pun tak berani booking kubur tepi pagar tu. Tu saya punya je. Tak ada tak ada. Beza kan. Dan tu sebab Nabi sebut orang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Lihatlah dirimu wahai saudaraku, dengan badan yang mana engkau menghadap Allah, dengan lisan apakah engkau akan menjawabnya, lalu apa katamu jika dia bertanya, siapakah jawapan yang benar atas pertanyaan itu? Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Kemudian nasihatilah orang-orang mukmin agar tidak meninggalkan apa telah diperintahkannya, serta agar mereka mengesakannya dalam bersendirian dan dalam ramai. Mengesakannya dalam bersendirian dan dalam ramai maksudnya kita buat baik beribadah ni depan orang ramai pun kita ibadah, orang tak ada pun kita ibadah. Yang makna kadang ada orang depan ramai semayang dah, ada orang lain semayang, dia semayang lah. Tapi bila tak ada orang, seorang tak semayang dah. Nampak tak? Mana semayang ke orangnya? Itu sebabnya. Tu yang dikatakan, hendaklah kamu menyembah Allah di bulan Ramadan, bukannya menyembah Ramadan. Kan ada orang bulan puasa ni dia paling baik sekali, sembahyang tak tinggal, pagi raya selesai, sembahyang Jumaat pun tak pergi. Kerana pula hari Jumaat kan jatuh hari pertama, hari kedua tu hari Jumaat pula. Ramai tu orang perempuan ingat, menjadi ejen untuk mengingatkan, abang ni Jumaat, jangan cerita mengajarkan lamang sampai 10 ni kan, jangan lupa pergi sembahyang, bawa anak-anak kita ni. Baik, ingatkan. Tersebut dalam hadis Rasulullah SAW baginda bersabda, tertulis di arasy, aku menuruti orang yang taat kepadaku, aku menyintai orang yang mencintaiku, aku kabulkan orang yang berdoa kepadaku, dan ku ampuni orang yang memohon ampun kepadaku. Hendaklah orang yang berakal taat kepada Allah dengan takut dan ikhlas, redha terhadap keputusannya, sabar atas balanya, syukur atas nikmatnya, serta menerima atas pemberiannya. Takut ikhlas, redha dengan keputusan Allah, sabar atas apa juga ujian Allah, bala Allah bagi kat kita, syukur atas nikmat, dan terima apa juga yang Allah berikan kepada kita, banyak sikit terima. Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Tu Nabi sebut kan. Allah SWT berkata, barang siapa tidak redha dengan keputusanku, tidak sabar atas pemberianku, tidak syukur atas nikmatku, serta tidak menerima atas pemberianku, hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Seorang lelaki berkata kepada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, aku tidak menemukan kelazatan dalam taat. Lalu Hasan berkata kepadanya, barangkali engkau memandang dalam wajah orang yang tidak takut kepada Allah, ibadah bererti engkau meninggalkan segala sesuatu kerana Allah. Seorang lelaki berkata kepada Abi Yazid, aku tidak menemukan lazatnya taat. Lalu Yazid mengatakan, itu kerana engkau menyembah taat, bukan menyembah Allah. Sembahlah Allah sampai engkau menemukan kelazatan taat. Tu cerita tadi tu. Kalau orang tu nampak beban dalam semayang tu, maknanya dia nampak kebebanan untuk mengerjakan semayang tu. Tapi sebenarnya apa yang kena lihat, kelazatan dia menyembah Allah itu, salah satunya dengan salat. Itu dia. Kita menyembah Allah bukannya perbuatan itu. Sikit mana perbuatan tu. Dan itu sebab kita kena fahami pengibrahan. Baru ni saya ceramah tajuk dia epistemologi Isra' Mi'raj. Tajuk saya cakap ngado penganjur ni kita. Makna rupa penghujahan ilmu di sebalik Isra' Mi'raj. Bayangkan daripada 50 waktu Nabi dah minta diskaun sampai 5 waktu. Dengan tahap itu kita masih lagi rasa beban dengan solat. Bayangkanlah kalau 50 waktu, tak tahulah kita tak ada kerja lain kan? 24 jam tu semayang, sekejap semayang, dah masuklah waktu tu, tahap waktu nama kan? 50 waktu dah masuk waktu 35 belum dah. Capek kau lagi nak masuk waktu 36 dah. Macam tu lah kira, macam tu lah kan. Tapi kita diberikan masa yang secukupnya, macam mana kita rasa beban benar. 24 jam semayang, saya dah kira lah, lebih kurang 5 minit semayang, masuk doa, wirid, zikir, katalah 10 minit. 10 minit kali 5 baru 50 minit. Katalah sejam semayang, sejam dalam 24 jam kita rasa susah pun nak. Itulah salah kan.
Dua lelaki tu, lelaki period tak berhenti. Kok perempuan tu faham kan, ni lelaki ngado betul. Tahap popet yang dia pakai pun tak tahu kan. Kemudian diceritakan seorang lelaki sedang bersolat, ketika dia membaca iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah, dia merasa dia telah menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba ada di dalam nuraninya ada mengatakan, engkau bohong, engkau hanya menyembah makhluk. Segera dia bertaubat dan memisahkan diri pada manusia. Ketika tiba malam dia solat, bila dia membaca iyyaka na'budu, ada lagi yang berkata, bohong, engkau hanya menyembah kepada hartamu. Maka segera dia sedekahkan seluruh hartanya. Namun ketika dia solat lagi sampai membaca iyyaka na'budu, ada berkata kepadanya, kini telah benar, engkau telah menyembah Tuhanmu. Makna dalam semayang ingat ke benda lain. Nah, kau hanya menyembah makhluk, dia kata tu. Sebab bila kita semayang sebab ada orang tengok, semayang sebab ada orang ada tu semayang tu. Pula ramai orang lain semayang, aku tak semayang tu. Kan apa pula dia cakap kat aku, biar aku ambil semayang. Jadi tu semayang kerana makhluk tu. Kemudian masa semayang teringatlah duit dia berapa ringgit tinggal ni hari ni. Kan? Jadi banyak-banyakkan sedekah untuk kurangkan cinta kita, kecintaan terhadap harta benda. Banyakkan sedekah. Ini nak sedekah lagi, ini nak sedekah lagi. Elok sikit otak kita dengan hati kita. Kan? Di dalam kitab Raunaqul Majalis diceritakan ada seorang lelaki kehilangan sukatan yang diperbuat daripada bulu. Dia ada satu sukatan dia pakai bulu. Kemudian sukatan itu dia tak tahu siapa yang mengambilnya. Ketika dia sedang solat, tiba-tiba teringat, baru dia teringat tengah semayang, baru teringat siapa yang ambil. Kemudian dia kata, dengan sebab itu cepat dengan solat dan berkata kepada pelayannya, pergilah kamu kepada si fulan, ambillah sukatanku daripadanya. Pelayan itu bertanya, masa bila Tuan mengingatinya? Tuan menjawab, ketika aku solat. Dan pelayannya berkata, rupanya Tuan mencari sukatan, bukan mencari Allah. Maka hati tuannya tercuit, lantas pelayan itu dimerdekakan berkat iktikadnya. Maknanya dia mengingatkan tu, dia kata, betul jugalah dia cakap, apalah, kita kan enggak macam tu. Pagi tadi sembahyang subuh, Allahu Akbar. Sampai serbat hari ni ke besok ke? Contoh. Kan? Malam tadi dah tahu ya. Malam tadi dah tahu dah. Kan? Dalam grup dah share. Kan? Jadi, kadang tengah semayang jumpa barang hilang. Tengah semayang baru lupa, oh, tadi kat dapur goreng ikan. Tak tutup api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zap, dia berlari. Hui, siapa asyik? Tengok dah padam api Siapa padaman tadi? Abang padaman tadi. Tengok dah menyala lah api Oh, masih lah bang. Kelang kabut saya semayang. Kau cari ikan, kau cari Allah. Nampak? Tengah-tengah semayang baru teringat baju tu lupa jahit topi. Tengah-tengah semayang baru teringat duit buku tak payah lagi. Tengah-tengah semayang baru teringat hari ni tumpangan siapa sebenarnya? Tunggu kat mana? Hari ni dah tukar kereta sebab yang seorang tu tak nak tumpangan dia dah. Sebab duit minyak tak pernah bayar. Contoh. Tak adalah saja. Kan? Jadi semua dalam gaulanya. Sebab kenapa jadi macam tu? Sebab 23 jam lagi tu sibuk dengan benda lain. Jadi cara nak ngelak tu, pertambahankan amalan sunat kita. Macam sembahyang sunat buat. Orang perempuan, saya paling respect orang perempuan. Sebab bulan puasa dia paling rajin sekali buat solat sunat tasbih. Bola macam koreh, macam tu peranjat lah tu kan. Saya dekat Seremban, Ustazah Hajah Rohani lah, Ustazah Hajah Rohani, mak saya dengan grup dia tu, yang kat Seremban tu. Memang di grup tu rajin betul orang perempuan. Orang lelaki jarang sebab dia dah banyak kan. Jadi biarlah orang perempuan yang buat. Ya, solat sunat tasbih ni bayang yang tua ramai buat, yang muda yang tagap tak nak buat. Solat sunat tasbih ni ketahanan tu penting kan. Lepas tu ada tu tengah semayang, yang sebelah tu semayang kat kursi, dia berdiri. Untunglah orang sebelah ni tu kat kursi lah dia. Tu semua lah tu berbisik telinga tu, aduh ya mikir kan. Ada. Lepas tu kontut. Sama pula yang kontut ni Allah. Tu semua tu kan payah tu ganggu tu. Rasa bau ni dah nak tahu dah siapa ni. Tu semua dah lah bercakap. Berdosa pula nuduh orang. Aduh. Usah tu. Tahu tak yang kisah yang daripada taksi yang daripada Pilah pergi ke Seremban tu? Dulu ni zaman Bukit Putih semakin. Jalan Bukit Putih sebelum Lurui ni.
Ada seorang terkontut dalam taksi tu aircon, potong sagar baru masa tu ada aircon, terkontut. Sama kontut ni, semua tak reti. Bangih lah dari bawah taksi turun Cermin. Ada yang terlalap, ada yang terjaga dan semua. Sampai kat Semat RM5 seorang. Murah dulu. RM5 seorang, semua bayar RM5. Yang kontut dia belum bayar. Dah bayar dah tadi yang seorang tu. Kau lah yang kontut. Saya tahu. Dia terlupa. Dia terlupa. Langsung mengaku lah kan. Tak perasan. Kan baru bangun tidur, tak perasan. Ya. Tapi sebenarnya memang itu pun salah satu cara. Kita ingat bila kita semayang ni, kita punya khusyuk tu, kita minta khusyuk kan. Memang waktu semayang setan ni akan kacau kita. Dia gambar duduk dekat rongga-rongga dengan pelipat-pelipat. Dia akan tiup hidung kita. Tu yang tengah semayang tadi elok bergatal. Nampak tak? Tu kerja setan tu. Nabi gambar pedulian tu setan, pedulian. Tengoklah lepas bagi salam tak ada kata dah. Nampak tak? Lepas tu kat telinga. Yeah. Itu yang Sami Allahu liman hamidah. Sampai dekat guru tu. Colah-colah ketiak gata, pelipat lutut gata. Paling favourite colah punggung. Macam berangin ni. Kontut ke tidak? Sap. Setan. Setan ni setan. Tapi kalau dah membobok bunyi janganlah kau. Setan itu. Orang belakang kau lah setan. Mengadap muka kawan tu. Dia dua syarat kontut ni. Tengok syarat kontut ada dua. Yang membatalkan wuduk. Pertama bunyi, kedua bau. Antara tu. Kalau ada salah satu tu berhentilah. Dia setan dia kan. Dia memang ada kadang-kadang ada angin. Ada angin yang mungkin tak tahu angin apa. Angin terlepas badan besar pula tu. Bangun sap macam tu. Tak ni dah, tak lah, tak. Tapi dah sampai ke hidung. Berhenti lah. Wah, tak pasal-pasal kaji kontut ini parah tu kan. Yo, tu memang tu cabaran waktu semayang tu ya main. Satu tabi golak. Ya. Tengah semayang orang panggil pula. Itu satu hal kan tu. Tengah semayang orang panggil macam mana? Imah. Macam mana? Allahu Akbar. Mah, kejap semayang ah. Allahu Akbar. Tak apa. Takkan nak jawab kan? Tak ada kan. Tu cabaran tu, cabaran. Tengah semayang. Ya. Kan ada orang tu tengah semayang. Allah, dia letak telefon topi Allahu Akbar. Sami Allah al-manabidah. Baru nak sujud berbunyi telefon. Cintaku bukan di atas kertas. Dia pun Allahu Akbar tam. Dia tekan ni telefon tu. Semayang. Tak lah. Gila betul. Ikut suku-suku dia. Tak peranyat orang belakang tu kan. Boleh. Apalah bercakap lah dia kan. Alah sikit je kata. Barang siapa menghendaki tanaman pahala akhirat, kami tambah pahalanya itu. Dan siapa menghendaki tanaman pahala dunia, maka kami berikan kepadanya. Dan tiada akan bahagianya di akhirat. Itu surah Asy-Syura ayat 20. Kerjalah akhirat, dunia pun dapat. Tapi siapa kerja dunia dapat sebahagian pada dunia dan takkan ada bahagia untuknya. Oleh kerana itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mendermakan 40,000 dinar secara sembunyi kepada Nabi SAW serta 40,000 dinar secara terang-terangan sehingga dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW beserta keluarganya adalah orang yang berpaling dari dunia, keindahan dan kelazatannya. Kemudian Nabi tanya pada Abu Bakar, kau dah bagi semua ni, apa yang tinggal kat kau wahai Abu Bakar? Yang tinggal bagiku hanyalah Allah dan Rasul. Wah. Macam Nabi kan, Nabi nak buka puasa. Bila duduk bersila, apakah yang ada untuk berbuka puasa hari ini wahai isteriku? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak Rasulullah. Nabi kita kata apa? Alhamdulillah. Allah malaka sumna. Doa, tahu buka puasa. Nanti kita cuba hari pertama. Kayak suami kita buat macam tu.
Maknanya lauk yang banyak-banyak tu suruh dulu. Jangan keluar letak buah tamar dengan masak. Suami kita tanya, yang apa yang ada untuk berbuka puasa pada hari ni? Wahai suamiku, jawab sebiji macam tu. Wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Ya, wahai suamiku. Tengok suami kita jawab apa. Kau ada iman mula dia cakap, alhamdulillah. Nak buat macam mana? Kau yang tak sabar tu, kau tahu tak macam mana teruk dan puasa gini. Tak marah. Jadi itulah dia. Relax saja. Test abang lauk ada banyak masak nah. Macam saja nak tengok abang level mana. Merah muka lelaki tu. Buat keluar. Jadi insya-Allah tu saja untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung nanti bab 7. Meninggalkan perintah fasik dan munafik. InsyaAllah. Jadi sama-samalah kita berdoa bersama-sama, mendoakan kesejahteraan, keselamatan mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amika fi umazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasadi wa zaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alana fi sakaratil maut wa najatun minan nar wa afdal hisab. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa akhirna jannata mal iman bi rahmatika ya rahimin. Ya Allah Tuhan kami memohon keampunan-Mu, memohon kerahmatan-Mu, memohon taufik dan hidayah dari-Mu ya Allah. Ya Allah, keampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-mara kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa semua kaum muslimin dan muslimat seluruh alam ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ikhlaskanlah hati kami untuk mempelajari ilmu-Mu ya Allah. Tetapkanlah niat di hati kami agar apa yang kami pelajari semata-mata kerana-Mu ya Allah, semata-mata kerana-Mu ya Allah, semata-mata kerana-Mu ya Allah. Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikian jugalah zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami ya Allah. Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, permudahkanlah kami memahami apa yang diajar oleh guru-guru kami ya Allah. Lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lembutkanlah hati kami ya Allah, agar mudah menerima dan mengamalkan segala ilmu yang kami perolehi ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, ahli keluarga kami, diri kami sebagai golongan yang cemerlang ya Allah. Cemerlang di dunia, cemerlang di akhirat. Kami memohon kepadamu, perbaikilah akhlak kami, akhlak ahli keluarga kami, dan juga akhlak anak-anak kami dan keluarga kami ya Allah. Tanamkanlah di dalam diri kami ya Allah, anak-anak keluarga kami ya Allah, agar mempunyai sahsiah diri yang baik. Tanamkanlah sifat mahmudah dan buangkanlah sifat mazmumah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada melakukan amalan-amalan yang membawa kepada neraka-Mu ya Allah. Tetapkanlah hati kami dan keluarga kami untuk menunaikan salat. Janganlah Kau melalaikan kami dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ini ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana Engkaulah yang mencipta kami. Kami merayu kepadamu kerana Engkaulah yang maha memakbulkan doa-doa kami ini. Jika Engkau tidak memakbulkan doa-doa kami ini, maka siapalah yang akan memakbulkan doa kami? Jika Kau tidak mendengar doa kami, siapa lagi yang akan mendengarnya ya Allah? Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.